A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azizul hakim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi bidawatil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung daripada kitab yang kita baca ni, kitab Hidayatus Subyan. Baik, masa perbincangan masih muqaddimah dengan kitab ni lagi. Mula sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Mula-mula pengang kitab kita ni tulis dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Pertamanya ditulis Bismillah ni kerana dia mengikut apa yang terdapat dalam Al-Quran lah. Sebab sebahagian surah atau juz Al-Quran ni dimulakan dengan Bismillah. Maka bersempena dengan kitab Allah Ta'ala yang mulia ni, dia kan kitab dia pun mula dengan Bismillah juga. Yang kedua, kerana berpegang dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tiap-tiap pekerjaan yang ditutup oleh syarak kita buat, kita mulakannya, kita lakukannya, la yabda'u fihi, tidak kita mulakan padanya bi bismillahirrahmanirrahim, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka pekerjaan tadi terpotong. Apa makna terpotong? Ditafsir oleh para ulama hadis, qalilul barakah, mendapat sedikit berkat. Maka hadis nak sebutnya tiap-tiap pekerjaan yang kita nak mulakan, dan pekerjaan tu pula dituntut oleh syarak kita buat. Hukumnya harus kita buat, syarak tutup kita buat, boleh kita buat. Kita tak mulakan pekerjaan tadi dengan membaca bismillah. Banyaklah pekerjaan buat syarak tutup ni. Kita makan mula bismillah, minum mula bismillah, berjalan bismillah, pakai pakaian mula bismillah. Banyak benda buat syarak tutup kita buat benda tu, tak mulakan dengan bismillah, bahwa aqta', maka pekerjaan kita buat tadi kurang mendapat berkat. Tak, maknanya benda kita buat tu tak dapat berkat ataupun kurang dapat berkat. Apa makna berkat? Ulama sebut qalilul barakah, ziyadatul khair. Berkat-berkat ni menambah kebajikan. Kalau kita makan, sebab kita makan tu badan kita sihat, contohnya lah, ataupun buat lain-lain tu. Maka untuk dapat berkat ni, dia hendaklah dimulakan dengan baca bismillah. Tu ulama sebut hukum baca bismillah ni dia terdiri beberapa hukum. Yang pertama, wajib baca bismillah, iaitu ketika nak semayang. Dalam semayang ni wajib baca bismillah, tak tinggal lah. Terutama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, membilangkan bismillah ni satu ayat daripada ayat Fatihah. Yang kedua, menyatakan bahawa Fatihah ni rukun dalam semayang. Ni pandangan mazhab kita. Di sana ada ulama kata Fatihah bukan rukun. Sebab tu dalam Fatihah dia menjadi khilaf di kalangan ulama, rukun ataupun tidak, rukun ataupun tidak dalam semayang ni. Sebab tu kalau kita bilang 13 rukun semayang tu, dia ada rukun yang sepakat oleh para ulama, ada rukun tak sepakat oleh para ulama. Yang ijma'nya dalam 13 tu ada 6 je. 6 rukun tu sepakat ulama. Kalau kita engkar jadi kafir kita, sebab rukun ni sepakat oleh para ulama. Tapi ada di sana rukun yang khilaf. Di antaranya niat khilaf di antara ulama. Sebagian ulama kata perkara yang mensahkan semayang. Sebagian ulama kata fardu. Sebagian pendapat kata rukun dalam semayang. Di antaranya kata rukun dalam semayang ni mazhab kita Imam Syafi'i. Sebab tu niat tu disertakan perbuatan dalam semayang. Sebab mazhab kita mentakrifkan niat ni ialah qasdu syai'in muftarinan bi fi'lihi. Qasad buat sesuatu diserta dengan perbuatan tersebut. Maksudnya semayang ni bila perbuatan semayang, iaitu kita takbir Allahu Akbar, maka situ baru niat semayang kena mari. Kalau tak takbir lagi, tak panggil perbuatan semayang lagi. Maka sebab tu mazhab kita membilangkan niat tu rukun dalam semayang. Setengah pandangan ulama kata bukan rukun, benda sah semayang je. Maknanya mu tunggu pada rumah niat nak ke masjid nak semayang, niat lah tu.
Tung pada rumah pakai baju Melayu, pakai jubah comel-comel, nak gimana orang tanya nak pergi masjid. Nak semayanglah tu. Tak ada orang masjid nak joget, ke ada orang joget masjid. Tak ada. Dia kata tak apalah niat tu. Sebab dia kata niat tu bukan hukum dalam semayang. Sama juga Fatihah. Fatihah ni hukum khilaf di kalangan ulama. Saya nak sebut ni supaya jangan balah benda khilaf ni. Faham lagi? Jangan balah sebab zaman dia nampak membid'ahkan orang. Bahawa tak setuju kau bid'ah lalu, Wahabi lalu. Tak, padahal di sana ijtihad ulama. Yang berijtihad tu ulama bukan kita. Bukan pak mak ke boti cana. Bukan pak sahih tukang jahit kasut. Dah, ulama yang berijtihad. Ada ulama kata ini sunat. Ada ulama kata tak sunat. Ada ulama kata boleh buat. Ada ulama kata khilaf. Maka khilaf kena berlapang dada lah. Kita setuju pandangan mana? Pegang pandangan tu. Jangan balah orang. Jangan pula orang dakwah sebagaimana kita buat, kita hukum bid'ah, hukum Wahabi, hukum tu ada boleh lah. Sebab benda khilaf di kalangan para ulama. Mereka khilaf berdasarkan kepahaman ilmu yang diberi oleh Allah Taala kepada mereka. Contohnya baca kunut pada subuh. Sebagai ulama kata ada kunut subuh. Sebagai ulama kata ada kunut subuh. Jangan balah lah. Tapi kalau lepas witir separuh Ramadan, ni ijma'. Lepas lagi kita jumpa bulan Ramadan kan, ada macam nak witir. Lepas 15 Ramadan tu, situ ijma' ulama. Akhir witir ada kunut. Ini sepakat, tak khilaf. Hanafi kata ya, Syafi'i kata ya, Hambali kata ya, Maliki kata ya. Kalau kita engkar, jadi kafir. Sebab hukum ni sepakat ulama. Tapi pada mayang subuh khilaf. Hanafi, Hambali kata tak ada kunut pada subuh. Buat kata adanya ialah Syafi'i dan Maliki. Syafi'i kata ada kunut subuh. Maliki kata kunut subuh ada. Pak-pak ni ahli sunnah wal jemaah belaka. Cuma khilaf dari segi pahaman hadis itu. Sebab ada hadis menyatakan Nabi tak baca kunut pada subuh. Ada hadis yang kata kunut pada subuh ada. Amlaka belum khilaf dia kalangan ulama. Nak sebut jangan balah bab benda khilaf ni. Kita mesti berlapang dada. Jangan balah siapa nak cakap khabar, putus agak mereh, balah bab khilaf. Dasar kita kena berlapang dada lah. Kalau kita setuju ada, kita buat Setuju tak ada, jangan awak. Jangan kata pula hukum orang dakwah ni tak pakar mu. Apa dakwah kunut? Tak pakar lah dua orang. Tak lihat gitu. Benda khilaf di kalangan para ulama. Syafi'i Maliki pun walaupun dia kata ada, dia balah juga lepak mana nak letak kunut ni. Syafi'i Maliki setuju kata ada kunut pada subuh, tapi balah juga nak baca kat mana kunut. Syafi'i kata lepas habis surah ia waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sebelum sujud baru kunut. Maliki kata tak, Maliki kata memang ada kunut subuh, tapi lepas habis surah baca kunut lalu. Khilaf juga situ. Nak kabarnya kita kena berlapang dada. Jangan balah benda khilafiyah. Lepas tu saya buat contoh sih. Dalam masalah kita buat dosa dengan anak Adam. Dalam masalah kita buat dosa dengan anak Adam. Kalau kita ngaji, kalau kita buat dosa dengan anak Adam, mesti minta maaf dengan anak Adam baru Tuhan terima taubat kita. Kalau dosa dengan Tuhan, tinggal sembahyang, qada dan bertaubat, tak apalah Tuhan terima. Tapi kalau dosa dengan anak Adam, kita mesti minta maaf dengan anak Adam baru Tuhan terima taubat kita. Baik. Kita buat contoh, kita dosa dengan si A ni sebab kita ngupak. Tulang si A lalu kemarin depan kita pun kata busuk si A ni. Hapak kohor macam lembu bau 40 hari tak mandi. Main-main tak mandi sungguh 40 hari. Tapi kita kata belakang dia, kalau dia dengar, dia marah. Ijma' ulama kata ngupak. Ngupak dah sebesar tak? Dia sebesar tak ngupak? Dah sebesar. Pahala amalan kita buat pindah ke dia belaka. Semayang bang kita zikir tahalik semua pahala ke dia belaka. Tiba-tiba kita ngaji-ngaji kita pun nak bertaubat. Maka ulama Islam kata taubat kita tak sah melainkan minta maaf dengan orang buat kita kata tadi. Kita kata si A, kita katalah busuk bangun hapak kau macam lembu, kita kata si A. Maka kita nak taubat kena minta maaf dengan si A. Maka kalau kita ngaji mazhab kita Syafi'i, cara minta maaf ni mesti sebut secara tafsir sesa. Ijma' tak sah. Parok dah. Jumpa dengan si A, wahai si A, minta maaf. Apa pula? Mari kata kamu mari busuk, bangor, hapak, kohong macam lembu, mudah mandi 40 hari. Kena royak habis. Baru sah minta maaf dengan si A, kata mazhab Imam Syafi'i.
Sanggup ke tu? Sanggup tak? Cop pala awak dia. Nak katok rodang ha. Tak? Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i kata memang kena buat gitu. Kena sebut secara tafsir, secerita kita dia. Kalau pegang mazhab kita gak jawab dia. Kena ulu pala. Nasib baik ada fatwa dia betul guru dia Imam Malik. Imam Malik kata tak apa, mitok secara borang. Nasib baik dia fatwa ni ada. Tu khilaf. Pak rahmat. Kalau kita ngaji mazhab Syafi'i saja, cop pala kita. Tak, cop pala kat mana tak apa. Sebelum dia azab di akhirat lagi. Jemaah dulu. Lah, Syafi'i kata tak sah taubat kalau kita dosa dengan anak Adam dalam masalah kita menjatuhkan marah diri dia. Mereka mesti cerita balik menduak kita kata ke dia. Tak? Tiba-tiba ada pandangan mazhab Maliki kata tak apalah, minta maaf secara borong. Macam hari raya tu lah. Kita pergi kawan kita, tak maaf banyak ambil salah silap kosong-kosong beres. Maliki kata tak apa, nasib baik pandangan dia ada. Tak? Apa kalau kita ngaji semazhab je? Jawab dia habis. Pak, nasib baik Maliki kata tak apa, boleh taklid pandangan Maliki. Kitab fiqh tak apa taklid, memang wajib taklid pun. Yang ada di taklid ni kalau ilmu usuluddin. Usuluddin tu taklid lah. Kena taklid, boleh ikut pandangan mazhab Maliki. Macam zakat kau. Kira hari puasa kan. Puasa keluar zakat benda kita panggil keluar puasa lagi. Zakat benda. Belum puasa lagi zakat mana panggil? Haji zakat benda haji. Tak tahu zakat benda. Sudah. Keluar tak? Apa panggil zakat benda? Zakat fitrah. Kita keluar zakat fitrah keluar dengan benda. Pitih. Yang keluar pitih ambil mana? Cakap bos saya, kita ada temu ambil keluar pitih. Seorang RM7 tau. RM7.50. RM7 tau. Kalau 5 orang 7 kali 5 lah. Bayar ke Tok Amir. Keluar pitih tu ambil mana? Cuba royak kali ambil mana? Tu dah tahu pakai ikut. Kalau ikut penuh ibadat. Tak tahu hamba dah tu. Beranak-beranak keluar gitu dah. Keluar gitu. Sudah zakat kita pasal tu. Sebab syarat ibadat ni mesti tahu. Kau ustaz-ustaz ngaji semua dah. Nak buat ibadat mesti tahu rukun syarat buat ibadat tersebut. Syarat sah rukun ibadat. Pada tahu kalau zakat ni pitih zakat tu kalau pitih 7 ya, mak mu ya, ayah mu ya, anak ya. Tak faham ambil mana? Tak tahu ikut orang. Tak boleh. Tak boleh ibadat pasal tu. Mazhab kita tak boleh cari kitab surah, kitab cek pun tak membenarkan, mesti keluar dengan makanan yang mengenyangkan. Kampung kita makan benda, makan nasi, keluar berah, wajib keluar berah. Pas keluar pitil ni tu, ulama-ulama nak ketemu kemudian Yusuf Al-Qadhi dan ulama-ulama terbaru kata sebab boleh keluar pitih taklid pada pandangan mazhab lain, sebab pitih ni maslahat luah nak bagi orang miskin. Kalau dia berah je, orang miskin boleh buat nasi minyak, nasi lemak, nasi dagang gitu lah. Tapi pitih, orang miskin boleh banyak guna pitih tu. Boleh ngecung, belong, contoh. Duit tu kegunaan luah. Kalau dia berah kau nasi bubur masak nasi bubur dia. Tapi pitih boleh ngecung anak dia, belong. Kalau ni boleh jual ngecung dah kan. Kak jangan baru benar dah, jual ngecung. Ambil lesen boleh jual untung-untung. Benar setabuk dah. Dia benar je benar. Kajak baru. Kak politik tu, kak politik lah kabar. Benda sungguh ni. Benar setabuk dah lah ngecung. Banyak tangan budak-budak kodong habis lagi. Bang ngecung. Belang-belang dok benar pun pakat main tau. Apa tu kau benar lah ni? Tu nak kabar dia khilaf di kalangan para ulama. Habis tu bincang mula tu. Baik. Maka bismillah ni yang pertama hukumnya wajib ketika baca Fatihah dalam sembahyang. Tu wajib. Sebab mazhab kita bilang satu ayat daripada ayat Fatihah. Ayat Fatihah ada berapa? 7 kan? Termasuk bismillah tu. Maka wajib kena baca belaka lah. Dah. Sebahagian ulama kata Fatihah bukan hukum sembahyang. Ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata tak baca Fatihah pun tak apa. Kata takbir Allahu akbar, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi, Allahu akbar rakaat, sah sembahyang dia. Sebab pakai hadis tafsir wa Nabi sebut tu tidak sah sembahyang melainkan dengan membaca kitab. La solata liman la yaqra bi fatihatil kitab.
Tidak ada semayang bagi mereka yang tidak membaca umul kitab. Ini Fatihah. Dia tafsir la solata dengan makna la tamamu solatihi. Tidak sempurna semayang kamu. Syafi'i kita tafsir la solata dengan makna la yasihu. Tidak sah. Faham tak? Kepahaman dalam bab hadis ni, waktu Nabi sebut secara umum, la solata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sembahyang bagi mereka yang tidak membaca umul kitab. Ini Fatihah. Bagi mazhab Hanafi, faham dia tak sembahyang dengan makna la tamamu, tidak sempurna. Faham Syafi'i pula la solata ay la yasihu, tidak sah. Sah dengan sempurna beza ke tak? Sah dengan sempurna beza tak? Beza. Tak sah terus lah. Sempurna sah lagi tapi tak apa comel. Macam gerapang kita buat nasi minyak. Hidup bukan kacang hijau, hidup bukan goreng bawang. Si minyak tak orang panggil? Si minyak juga, tapi tak apa comel lah. Sebab tak ada benihiyah ni. Nah, maka sama dengan pemahaman dalam hadis ni. Nak sebutnya benda khilaf. Maka jangan baloh lah kita. Lah, maknanya kena ngaji, tapi kena ngaji lah, jangan dok ngaji. Kalau kita kata kena pegang pandangan awak kata bukan Fatihah hukum semayang, kena ngaji. Lah, tapi nak kaburnya benda tu jangan baloh. Baik. Yang kedua, hukumnya sunat. Sunat baca bismillah ni dalam perkara yang diizinkan oleh syarak tadilah. Nak makan, nak minum, nak pakai baju apa semua sekali itu, maka hukumnya sunat. Dan haram membaca bismillah pada zat yang diharamkan oleh agama. Contohnya haram macam mana? Curi. Nak curi baca bismillah, maka hukumnya haram. Sebab mencuri itu ain zat diri dia haram dah. Ataupun minum arak. Nah, nak minum arak. Arak tu haram dah minum tu. Maka ucap bismillah, maka hukumnya haram. Tapi kalau bukan ain, disunat juga baca bismillah. Contoh macam mana? Kita ambil air orang tanpa keizinan tuang dia. Dia ambil air jirang rumah kita, tak izin, tapi ambil air tu nak ambil berwuduk, nak guna wuduk. Nah, maka hukumnya sunat juga baca bismillah ketika berwuduk tu. Sebab apa? Sebab air itu bukan air haram. Hanya curi itu haram. Nah, air itu suci. Maka nak ambil air semayang dengan air curi tadi, maka sunat juga membaca bismillah. Tak, sunat juga membaca bismillah. Kemudian makruh kita baca bismillah kalau kita makan benda yang bau. Macam bawang putih zaman dulu. Zaman ni kiyah lah. Nah, penduduk bau tu. Maka makruh ucap baca bismillah. Baik. Kemudian dok sunat baca bismillah dalam perkara-perkara yang disebut oleh para ulama sebagai zikir yang mahdin. Zikir yang semata-mata zikir. Tu tak sunat baca bismillah. Contoh macam mana? Contoh kita ratib. La ilaha illallah. La ilaha illallah memang jenis zikir, semata-mata zikir. Maka nak mula dengan bismillah tak sunat. Contoh bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tak sunat. Sebab tu memang jenis zikir. Yang kedua contohnya nak salam kat orang. Kita pergi rumah orang, rumah kawan kita, siapa kat pintu rumah nak salam. Sebelum salam tu ucap dulu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagi salam. Tak sunat juga. Sebab apa? Sebab lafaz salam tu memang zikir yang ditentukan waktu nak kat rumah orang, nak jumpa orang dan sebagainya. Dia faham tak? Maknanya zikir yang semata-mata zikir, itu tak sunat kita mulakan bismillah. Ataupun subhanallah, samalah. Tak sunat baca bismillah. Ataupun tak sunat baca bismillah lagi, tok khatib nak baca khutbah hari Jumaat. Naik atas mimbar nak baca khutbah. Lalu kalau start dengan bismillah, maka hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab khutbah ni sunat mula dengan memuji Allah, alhamdulillah ke, atau lafaz-lafaz yang lain yang membawa maksud puji kepada Allah. Tu huraian berkenaan bismillah lah. Hukum yang dikait oleh para ulama tentang bismillah tu. Baik. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat menyayang. Dengan nama Allah, Allah mana yang amat pemurah, murahnya Tuhan. Murah Tuhan ni atas dunia. Tuhan yang makan belaka. Atas nama-nama makhluk Allah, hamba Allah, Tuhan yang makan belaka. Jangan pelik. Orang tak semayang Tuhan beri rezeki kok. Orang kafir Tuhan beri rezeki kok. Lawan Islam Tuhan beri rezeki. Jangan pelik. Sebab selagi mana nama dia hamba Allah, makhluk Allah, Tuhan menggunakan sifat Ar-Rahman yang diberi makan belaka. Cuma Islam ajar kitanya makan minum kita ni bekak tak bekak, waktu kena fikir. Tak agama ajar kita ni bekak ke tak bekak.
Kita Islam aja nak supaya dapat makanan rezeki yang diberkati oleh Allah. Walaupun sikit tak apa, tapi berkat. Kalau banyak tak berkat, tak manfaat kau. Nah, abad tu dalam Islam dia ajar bab berkat ni. Minta umur berkat, minta hidup berkat, minta keluarga berkat, minta anak berkat, usia hidup berkat, minta berkat berlaku. Sebab tu Ibn Athaillah sebutlah kitab hikam. Tanda umur seorang tu berkat, kehidupan dia ni dia boleh buat ibadat. Tak? Umur waktu hang hidup dia ni dia boleh isi buat ibadat ke dia kepada Allah Taala. Ni tanda umur hidup kita berkat. Dah. Maknanya kata Ibn Athaillah, dia keluar pada rumah tu tak niat kebajikan pun. Tak niat pun. Tapi temu je kebajikan depan dia, temu je. Ni tanda umur yang Tuhan berkat hidup dia. Tapi kalau umur Tuhan tak berkat, nah, dia bercita-cita buat baik. Nak pergi surau nak pergi dengar ngajar nak pergi sembahyang jemaah Tapi Tuhan halang. Siapa masa tu halang, tak mari surau, tak mari sejid. Ni tanda umur tak berkat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam Abi Maryam. Abad tu kena fikir, mau tengok tenung umur kita berkat tak berkat ni. Dengan makna waktu hidup ni kalau kita boleh isi kebaikan, tu tanda berkat. Nah, walaupun kita hidup muda, hidup tak panjang mana. 50 tahun je hidup. Tapi 50 tahun tu ni sebuah orang lain macam 70 tahun. Sebab apa? Hidup beramal semua dia ni. Surah balas sejid, surah balas sejid, ibadat semua. Nah, tapi orang ni hidup lama 80 tahun. Seolah-olah hidup macam umur 40 tahun, sikitnya ibadat dia. Ni perkiraan berkat tak berkat yang diajar oleh agama. Baik. Kemudian Al-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat penyayang. Al-Rahim ni Tuhan guna khusus untuk hamba-hamba yang beriman pada negeri akhirat. Ni khusus akhirat. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jemaah ajar kita, setiap orang beriman walaupun maksiat banyak mana, dosa banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala akan keluar diri dia daripada neraka, masuk ke syurga. Syaratnya iman je tak rosak. Iman tak punah. Bagus jaga iman boleh. Jangan rosak, jangan punah. Maknanya walau mana lama mana duduk neraka pun, akhir Tuhan awak keluar dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Ar-Rahim Tuhan. Baik. Kemudian alhamdulillahillazi aujaba ala ibadi ma'rifati uluhiyati wa azamanuhu taqwa wa iqamati haqqi rububiyyati. Maksudnya bermula segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia atas segala hambanya akan mengenal sifat ketuhanan dan melazim ia akan mereka itu hamba takut akan dia dan mendiri akan hak rububiyahnya, rububiyah Allah Ta'ala. Baik. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Puji-puji ni bagi Tuhan belaka. Puji-puji ni tertentu khusus bagi Allah Ta'ala je. Sebab tu jangan puji orang lain. Hari kita dapat nikmat banyak mana, puji bagi Tuhan. Kita dapat nikmat banyak, Tuhan beri kita. Nak bilang tak mampu nak bilang. Kalau kita pandai kita bukan kerana kita, kerana Allah, puji Tuhan. Kalau kita kaya kita bukan kerana kita, Allah Ta'ala, puji Tuhan. Maksudnya apa yang ada pada kita ni kena balik puji Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, sebab pujian ni layak bagi Allah. Jangan rasa hak kita. Kalau kita rasa hak kita tu punah kita tu. Kalau bahasa Arab kau dipanggil anania, aku. Tu je punah. Bahkan kita kena rasa tak ada benda kita ni. Kalau ada pun ini adalah pinjaman daripada Allah, maka situ perlu kita puji Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kita ada nikmat, puji Tuhan. Kalau ikut kudrat kita tak mampu dapat nikmat banyak ni. Kita pandai, kita berilmu, orang hebat, tu Tuhan beri kita, puji Tuhan. Kalau ikut kodok kita tak mampu kita, tak gerak kita, tapi Allah Ta'ala tentukan dalam ilmu Allah benda oleh kita, maka kita mesti puji Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Macam mana puji Tuhan ni? Ikut dan patuh perintah Allah Ta'ala. Sebab tu pengarang kitab kita sebut segala puji tertentu bagi Allah, bagi Tuhan yang mewajib Allah atas segala hambanya akan mengenal sifat ketuhanannya. Tuhan wajib kita sebagai hamba ni lepas nikmat banyak ni, nyawa, hidup, pitimah, tanah, rumah, anak, bini, belaka kita. Lepas tu Tuhan memperwajibkan kita sebagai hamba akan mengenali sifat ketuhanannya, wajib tahu sifat ketuhanan Tuhan. Orang panggil sebut mengaji ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid. Ini wajib bagi setiap mukallaf.
Dok ngaji bab ni dosa free walaupun mayang garik dosa ni. Garik mayang dah, subuh mayang dah, isyak mayang dah, puasa Ramadan wa, ada pergi Mekah, tapi bab ilmu fardhu ain dak tahu, sifat ketuhanan dak tahu. Dah, ni wajib orang mukallaf Dah. Siapa mukallaf? Yang pertama orang Islam. Yang kedua berakal, ketiga balik. Ni orang sifat mukallaf. Maka wajib kena tahu sifat mengenai sifat ketuhanan, sifat yang wajib bagi Allah. Tuhan apa wajib kan kena? Nak kena zat tak boleh, tapi kena sifat Tuhan. Sifat Tuhan, sifat kamalat Tuhan banyak, tapi dalam agamanya suruh kita kenal 20 je. Secara tafsir satu per satu. Tak tahu dosa peri kita. Biar mayang dah kan ni bang. Ingat molek. Mayang garik dah, mayang subuh dah, mayang syak dah. Matilah kalau tahu ilmu fardhu ain, kita akan diazab oleh Allah. Sebab tu sesal ilmu fardhu ain dulu wajib ngaji. Lepas ngaji, kita sebagai tok lelaki, ketua keluarga, balik ajar. Sebab fardhu ain ni, kita bukan ustaz main ngajar surah, fardhu kifayah je. Kita sebagai ketua keluarga, balik ajar ni. Bini kita tanya, mau tahu sifat wajib Tuhan ada berapa? 20 sifat, bilang nak dengar. Anak, wajib tahu. Ajar, dah. Hukumnya wajib. Sebab tu nak kita tahmil wa fili sebut, dosa besar kalau kita suami tok lelaki menjahilkan ahli keluarga kita. Ingat molek. Dah lepas kalau dah kita nikah, buat rumah besar-besar, kemudian we makan, we baju, hari raya beli baju comel-comel, hari dia sambut ulang tahun, beranak ke nikah, buat kek tinggi-tinggi, dah lepas lagi. Nah, ini ingat molek dah lepas lagi. Nak lepasnya supaya ahli keluarga kita lepas ilmu fardhu ain. Yang pertama kita sendiri. Kalau kita tak mampu nak ajar, kata ulama, bawa keluarga kita tak lepas yang boleh melepaskan ilmu fardhu ain. Sebab tu Syekh Qadir Al-Mandili sebutlah kitab dia, wajib kita minta maaf dengan anak kita. Kalau anak kita nikah dah, kita tak tanggungjawab terhadap dia. Hak kita tak tunai terhadap diri dia. Contohnya lah, kita tak tahu. Dia ni baru tahu, oh wajib aku ajar benda ni wajib aku ajarkan anak gini Tapi tulang anak kita besar belaka dah. Nikah rumah tangga belaka dah. Maka wajib minta maaf sebelum mati. Panggil anak minta maaf sebab ayah tak tahu. Ayah dah ajar dulu. Ni baru tahu. Minta maaf. Minta maaf. Sebab apa? Ilmu fardhu ain, kefarduan kita kena ajar kepada ahli keluarga kita. Tidak banyak mana. Tak banyak. Di antara ilmu akidah kau kena tahu sifat-sifat ketuhanan. Mudah-mudahan fahamnya sifat wajib itulah. Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, dengan dalil sikit supaya kita bukan etikad secara bertaklid. Biar jazang yang putus mutabiq bisar'i, berbetulan dengan syarak. Kena ajar tu. Maknanya sifat wajib bagi Allah 20 katakan. Bilang tukar bimbang tak apa. Nombor 20 pergi nombor 1, nombor 1 pergi nombor 20, tak apa lah. Yang penting tahu. Ataupun orang tanya kita, sifat wujud ni sifat wajib ke Tuhan ke tak? Kita boleh jawab lepas fardhu ain. Jangan pula orang tanya sifat wajib ada berapa Tuhan tak tahu kau. Garu kepala tak tahu kau. Roti candak tahu. Sifat 20 tak tahu. Maka dosa. Dosa. Kemudian kita tahu sikit dalil tu. Yang mau kata Tuhan tu ada, mana dalil? Kabu alang ni ada tak apa, pakai sedalil tak apa dah. Yang mau kata Tuhan ni qudrat, mana dalil? Alang ni. Yang mau kata Tuhan tu melihat, mana dalil? Alang ni. Tak apa dah. Untuk lepas diri daripada bertaklid, imam bertaklid yang menyebabkan ulama khilaf, imam kita sah tak sah? Imam sah tak sah ni bertaklid ni, pakai ikut je orang. Orang Tuhan dia kata Tuhan dia tak tahu benda. Tuhan kuasa tak? Kuasa. Tuhan ada ilmu, pakai ikut, belajar tak? Maka ulama berkhilaf imam kita ni sah ke tak sah? Pendapat yang pertama kata tak sah. Kalau tak sah, mayang sah dia. Sah tak mayang? Tak sah. Sebab semayang nak buat tak imam tu. Puasa tak sah, zakat tak sah. Sebab tu nak kabur kena ngaji. Ulama sebut ni, Tuhan memperwajibkan hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanan, dia kena kenal. Sifat wajib ada 20. Tukar bimbang tak apa bilang tu. Tapi kena itiqad, sifat yang comel molek tu sifat Tuhan belaka. Cuma syarat kabur kita 20 je tahu.
Mustahil 20, lawang dia. Harus apa dia ni? Harus membuat dan meninggalkan buat atas mungkin. Apa mungkin? Kainat. Apa kainat? Ma siwallah, makhluk lain daripada Allah. Maknanya Tuhan nak buat kita harus. Tuhan tak buat kita harus juga. Tak jadi wajib. Faham tak? Tuhan nak buat ayang, Tuhan nak buat itik, nak buat ujang, nak buat bumi, nak buat bukit gunung ganang. Makhluk lah. Ma siwallah, barang selain daripada Allah Ta'ala, harus bagi Allah, tidak menjadi wajib. Termasuk pahala dan dosa. Termasuk aslah wa aslah, baik dan baik, baik dan lebih baik. Maknanya harus bagi Allah, tak jadi wajib. Kena kabarnya sifat wajib 20, yang wajib tahu secara tafsir. Mustahil 20, harus tu sifat ketuhanan yang diwajib oleh syarak, kita kena tahu baik. Dan melazim ia akan mereka itu hamba. Melazim ia mewajibkan juga. Ya Allah akan mereka itu hamba, takut akan dia akan Allah. Tuhan memperwajibkan kita takut ke Tuhan. Nak takut agak ni takut ni. Ulama kata dua cara nak takut ni. Yang pertama berilmu, yang kedua melihat bagaimana kehidupan orang bertakwa takut Tuhan hidup macam mana. Yang pertama kena berilmu. Baru timbul pasang takut. Kalau tak ada ilmu, tak tahu, tak ada makrifat. Tak ada makrifat, tu nak takut ke Tuhan tu. Kaedahnya nak takut ke Tuhan, kena ada ilmu, kata ulama. Pas nak dapat ilmu nak agama, dia kena belajar. Lepas tu dia wajib belajar tu. Kau duduk rumah dengar rumah, dah dapat ilmu. Start pada mula sampai ketua, pada tengok TV tu, dengar duduk rumah. Sifat 20 tak tahu. Hukum semayang tak tahu. Semayang, tapi hukum semayang tak tahu. Batas sah tak tahu. Fatihah tak betul. Baca sangat Fatihah tapi tak betul. Syarat sah Fatihah guana tak tahu. Syarat sah takbir guana tak tahu. Syarat sah qiyam guana tak tahu berlaku. Pada belajar. Sebab belajar ni baru dapat ilmu. Dengan ada ilmu ni baru timbul sifat takwa. Saya buat contoh selah. Kan saya buat contoh Imam Ghazali. Buat contoh kita ayat. Kita dengan anak kita ni orang tua. Ayah dia lah umur 40-50. Anak kita umur 7 tahun. Jahatu anak kita tak ular sekor sening. Ular kampung Libung ni. Kampung ni. Kampung dia ingat ni. Kau tak nasib tau. Ular dia paling besar kali kau tak nasib. Coba kampung kau tak nasib kabur kali. Ular tak bisa ular dia. Maksud imam ular jauh senduk. Imam kata jauh senduk. Kita letak sekor sening, kita waktu pergi main dak ular ni. Pergi main tak? Letak ular sekor situ, kita tahu ular senduk. Bahaya kau kena wak ni. Kena patut dia kena belik dia antara dua lagi. Dak pergi kubur, pergi ICU dua ni. Tak ular kita pergi main dak ular ni. Pergi main tak? Ayo, imam pergi main tak? Tak main. Sebab apa kita tak main? Sebab kita tahu ular tu bisa. Kita ada ilmu. Kalau pergi setuh ular ni antara dua lagi, dak pergi kubur, pergi ICU. Kita ada ilmu. Kita ambil anak kita umur 7 tahun ni, tok ular situ. Dia pergi main lagi. Anak kita lagi main. Dia pergi main ngakak pergi main. Sebab apa? Ibad tak ada ilmu. Dia beranggapan ular ni bagai mainan dia. Faham tak? Nak beri contoh orang berilmu dengan tak berilmu. Kita dah tahu tentang bahayanya ular. Sebab kita orang tua. Bisa ular ni. Kalau kena belik dia, kena patut dia antara dua lagi. Dok kubur, ICU hospital. Dua tu. Tapi anak kita umur 7 tahun. Dah tahu benda. Tak ular tak dia bukan lagi. Yang ngakak pergi main. Sebab beranggapan ular ni barang mainan dia. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tak ada pengetahuan. Tak ada makrifat pada diri dia. Ular ni bahaya. Apalah contoh? Tu perbandingan tentang ilmu. Sebab tu nak takwa, ulama kata kena ngaji. Kena belajar. Nak kenal Tuhan, kena ngaji sifat Tuhan tu. Kena ngaji. Oh, Tuhan ni mengetahui. Oh, Tuhan ni mendengar. Duduk kat ni Tuhan dengar kita. Tuhan ada Tuhan nampak, cerah gelap Tuhan nampak, duduk seorang, duduk emas Tuhan nampak. Ilmu ajar kita gitu. Takut kita dengan Tuhan. Walaupun keluar sejik,
Duduk seorang tepi rumah lah kata orang nampak. Tak boleh buat maksiat. Sebab apa? Sebab aku telah diajar, ilmu aku ada. Tuhan bersifat kamalah. Di antara Tuhan melihat dan mendengar apa yang aku buat. Ada ilmu. Semak ilmu. Takut nak buat maksiat walaupun duduk seorang. Boleh buat tapi ilmu ajar kita timbul sifat takwa. Nah, sifat takut kepada Allah. Maka sebab tu takwa ni lah menjadikan harga diri nilai yang seseorang dengan Allah. Baru ni bulan Rajab, tuang-tuang diperhidangkan kisah Isra dan Mi'raj. Saya ambil satu contoh. Nabi jalan dalam syurga, tengah-tengah jalan dengar tapak kaki belakang ikut dia. Nabi tanya malaikat Jibril, bunyi apa kau tu wahai Jibril? Jibril kata bunyi tapak kaki sahabatmu yang Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Bila dah mati lagi, tapi Allah Ta'ala mentajalikan tapak kaki dia berada dalam syurga. Sebab apa? Sebab takwa Bilal. Nah, sebab tu takwa ni nilai Allah. Tuhan tak tengok kita ku berparah. Mu comel ke, mu putih ke, mu hitam ke, mu tang seri ke, mu tong ke, mu apa. Tuhan tak tengok. Tuhan tengok apa yang ada dalam hati kita, takwa, takut dengan Allah. Dalilnya Bilal tadi. Allah kalau Bilal tuan-tuan baca kisah dia, rupa parah dia ultur sangat. Rambut keterwe, bibir tebal, warna hitam, bukan hitam biasa. Ibnul Khaldun menyebut hitamnya hitam metlik. Ada orang kampung kita hitam gitu? Ada? Comel-beng kita bagi dia. Nak kau comel lah. Nak comel-beng. Rambut keterwe. Bila kita dak keter, hitam-hitam kita pun comel kau. Nah, mana kalau kita kat Afrika kau, kita putih kali. Putih kali ya kita. Putih kali. Tapi bila ni wajah hitam, maslik pula warna. Kalau duduk pancaran matahari, kata ulama, dia sengih nampak gigi, baru nampak putih gigi. Kulit nampak sikit. Hitamnya bila. Tapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kaki dengar belakang Nabi teh jalan, Allah Ta'ala mentajalikan tapak kaki dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kata apa? Takwa. Nilai yang seorang dengan Allah Ta'ala. Tuhan nak basic tak tengok orang lain. Lepas tu Tuhan sebutlah ayat yang lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari orang puan dan lelaki. Orang puan belah tabir, orang lelaki belah ni. Waktu Tuhan buat bukan waktu kita minta. Waktu mana kita minta dengan Tuhan biar kita jadi lelaki? Waktu mana? Cuba ajak sikit. Waktu mana? Tak minta pun. Tiba-tiba keluar pada perut mak, jadi orang lelaki. Orang puan belah tu dia kok. Dia dah minta dengan Tuhan, minta jadi puan. Tapi tiba-tiba Tuhan jadi puan. Sebab apa? Inna khalaqnakum. Tuhan sebut. Kami buat mung ni. Puan lelaki kami buat. Bukan orang lain buat. Aku buat. Wasu'uban. Buat puak-puak. Wa qabaila. Berbangsa-bangsa. Ni puak ni, ni puak ni, ni puak ni. Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa asli. Ni bukan pilihan kita. Kita jadi orang Melayu, waktu mana kita minta dengan Tuhan, tak minta setabuk pun. Tiba-tiba beranak daripada orang Melayu, duduk di kontrak asyik, cakap Melayu pula. Duduklah mana keluar pada perut mak kita tak cuek terlaya. Tahu tak? Golongan puak-puak cuek terlaya dia orang. Tak jadi gitu. Maknanya tu bangsa pilihan Tuhan. Tuhan jadikan puang laki bangsa puak golongan-golongan ni semua tujuannya lita'arafu, kamu mengenali di antara satu ni yang lain. Kawan boleh kenal, peluaskan hubungan silaturahim, mu kenal aku kenamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Natijahnya muramah-ramah ni puang ke laki ke bangsa Melayu, Cina, India bukan pilihan aku. Tujuan aku buat supaya kamu mengenali sesungguhnya ramah-ramah ni paling mulia sekali ialah orang bertakwa kepada Allah. Nak kabus situ. Orang puang kalau bertakwa mulia, Cina kalau bertakwa mulia, India walaupun hitam dia bertakwa mulia dia daripada kita. Nak kabarnya inna akramakum indallahi atqakum. Ni orang mulia. Sebab tu ulama kata Tuhan memperwajibkan kita bertakwa kepada Allah. Takwa, takut sungguh-sungguh. Sebab tu nak takut ni kena belajar. Tak mungkin sifat takwa tanpa belajar. Saya nak pergi situ lah. Sebab tu kena ngaji, cari mufadah belajar. Biar kita ada belajar, ada ilmu, ada makrifat, pengenalan terhadap Allah. Macam tadilah. Imam Ghazali contoh ular tadi tu. Kita sebagai ayah kenal ular, takut ular tu.
Anak kita tak tahu ilmu, tak takut pergi main dengan ular tu. Patut dia ular. Sebab tu penting ni ada sifat takwa tadi. Maka nak buah sifat takwa ni, dia kena belajarlah. Baik. Dan mendirikan yang akan hak rububiyahnya. Lepas kita belajar ngaji, kita akan mendirikan hak rububiyah. Rububiyah ni sifat kehambaan bagi Allah. Dari ketuhanan. Lepas tahu, kita ni hamba. Kini dhaif, kini lemah. Maka ikut perintah Tuhan belaka. Tuhan suruh apa? Tak ada iktirak, tak ada bakang, tak ada rak. Ikut belaka. Tuhan kata semayang, semayang. Tuhan kata buat baik, buat baik. Tuhan yang curi. Lah, sebab apa? Sebab kita hamba kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Baik. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sahibil bizulam. Bermula rahmat Allah. Bang. Baik, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihil zulam. Ke sini wuti isyak wuti lalu. Boleh sikit lagi? Sikit lagi. 14 bulan sekali je ni. Kalau salah mih 2 ulang kali. Kalau mih pula 3 ulang kali. Boleh sikit lagi? Ke ada kerja lain? Ada kerja kita wuti ke? Kita pun malas harap lama-lama ni. Boleh? Sikit lagi? Ya, baik. Artinya bermula rahmat Allah dan salam Allah atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas segala keluarganya, segala sahabatnya. Mereka beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Baik. Kemudian mukadimah kita ini lagi, kata kitab kita ialah wassalatu wassalamu, bermula rahmat Allah dan salamnya, kesejahteraan Allah atas Nabi kita yang sebaik-baik manusia. Allah Ta'ala ucap salam dan selawat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Tak ada paling manusia paling baik Nabi kita lah, Muhammad ni. Sebab tu kita tak boleh hina, tak boleh herdik, tak boleh caci, tak boleh maki. Kalau kita hina dia, hukumnya kafir kita. Sebab dia manusia paling baik. Tak boleh banding batu badan Nabi, apa diri Nabi, tak boleh banding. Kalau kita banding, hukumnya kata ulama kufur. Saya buat contoh ni, kita banding selipar kita lah. Selipar kita baru beli Cak Adidas mahal 300 riyal. Selipar tu kita kata molek lipar, aku beli lipar Nabi, kafir. Tak boleh. Mana banding bagi Nabi. Sebab Nabi sebaik-baik manusia. Termasuk air kecing dia, tahi dia, darah dia, mulia belaka. Sebab tu kita tak boleh buat main. Sebab tu wajib kita mempertahankan sunnah Nabi. Mempertahankan ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi. Kalau orang herdik hina Nabi, kita kena pertahankanlah. Walaupun terpaksa juang darah sekalipun, tenaga kita, juang nyawa kita pun. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang yang paling mulia. Tak ada dah paling mulia melainkan Nabi. Sebab tu wajib kita orang Islam kena ikut Nabi ni. Jangan dia ikut Nabi. Pada diri Nabi ni qudwatul hasanah, ada belaka. Buat molek. Nak tengok dari segi mana? Segi ahli perniagaan pada diri Nabi. Nak tengok dari segi ketua keluarga pada diri Nabi. Nak tengok hidup berjirang pada diri Nabi. Ada serba-serbi comel pada diri Nabi. Nak tengok pemimpin, tengok pada diri Nabi. Maknanya diri Nabi ada belaka kebaikan. Maka sebab tu kita kena ikut Nabi, jangan ikut orang lain.
Nak rahmat, nak dapat kasih sayang Allah, kena ikut Nabi. Baik. Dan atas segala keluarganya, selawat dan salam juga atas keluarga Nabi, iaitu daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini keluarga Nabi. Dan segala sahabat-sahabat Nabi. Dan juga segala sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni sahabat ni? Sahabat Nabi ialah mereka yang hidup zaman Nabi, jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Walaupun buta, ini sahabat. Tapi kalau orang hidup dengan Nabi, jumpa Nabi tak beriman dengan Nabi, ini bukan sahabat. Contoh macam Abu Lahab. Dia kenal Nabi, jumpa Nabi, hidup zaman Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi. Ini bukan sahabat. Sahabat ni mereka yang hidup zaman Nabi, jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi walaupun buta. Contoh macam mana? Contoh macam sahabat Nabi yang buta ialah Abdullah bin Maktum. Tukang bang, tukang azan nombor 2 pada waktu subuh. Sebab tu ada kisah menarik dalam Maktum ni, sehingga berlaku khilaf ulama, orang lelaki sembahyang Jumaat saja hukum apa? Kerana dia berlaku khilaf ulama. Disebut satu hadis, rumah dia atas bukit. Atas bukit, sejak Nabi bawah sikit. Bukit negeri Arab ni, orang sendiri Mekah belaka dah. Muka banyak biti belaka ni, siap kali-kali saja ni. Tuan-tuan tengok tak bukit Mekah, mana? Ada pokok tak? Bukit Mekah. Tak ada pokok tak? Tuan-tuan bayang kalau Maktum ni keluar pada rumah nak pergi semayang, dia orang buta, tak ada pemimpin, tak ada orang bawa dia. Tak ada orang pandu pun dia. Dia jalan-jalan sepak kaki ni, debung tu guling. Darah bertubuh ni. Nyanda pergi semayang. Lepas tu sekarang gitu pula. Siapa 3-4 kali tak tahan jumpa Nabi ya Rasulullah, boleh doa aku ni diuzurkan datang semayang Jumaat di masjid sebab aku mata buta, sebab aku tak ada pemandu bawa aku. Mitok dia. Dia mitok ni. Nabi tanya Abdullah Maktum, hal tasma'un nida? Mu dengar tak orang bang? Nabi tanya, wahai Abdullah, mu dengar tak orang bang? Abdullah kata, aku dengar lah Rasulullah, bak aku ni tak pekak, mata dia buta. Kata Abdullah. Maka Nabi kata, fayajibu ilai, maka wajib muhadir diri pada tempat ilamukan azab. Maka Nabi kata wajib. Start pada hari itu dia ikat tali daripada masjid ke rumah dia. Dia pegang gantung tali dia turun. Sebab Nabi kata gitu. Dia pun ikat tali pada rumah dia tu, tarik tali, ikat dia ni masjid Nabi. Dia pun tiap kali nak turun, dia pegang tali tu lah, takut rebah. Maka berdasarkan hadis ni khilaf ulama, hukum apa orang lelaki sembahyang Jumaat dia tepat kalau kan azam. Mazhab Maliki kata fardu ain. Orang lelaki tak mari masjid tepat lakukan azan tanpa ada keuzuran, sembahyang tak sah. Ni mazhab Maliki. Orang lelaki tak ada uzur-uzur dia. Tepi rumah tu, masjid dekat rumah. Ada orang bang. Dia pada lenggang-lenggang itu, kopi keput nenggok itu, tak ada uzur dia pun, sembahyang tak sah. Mazhab kita fardu kifayah. Fardu kifayah, Syafi'i kata fardu kifayah. Kifayah macam mana? Fardu kifayah ni kalau suku pulang buat sembahyang Jumaat, suku pulang lain tak buat, maka tak apa. Sebab tu tuan-tuan main sembahyang Isyak ni, balik kayak gitu tuan-tuan boleh pergi minta umur orang mayang tu RM50. Kerana aku mudah dosa. RM50 murah je dak. RM50 nak banding dengan dosa tu. Sebab fardul kifayah. Malu kifayah ni sebahagian buat, sebahagian tak buat, terlepas sebahagian gitu. Anak kaburnya dalam bab sembahyang Jumaat ni berdasarkan hadis ni ya khilaf. Ada sebahagian ulama kata fardhu ain. Bagi orang lelaki yang tidak ada keuzuran, dia mesti datang ke masjid tempat lakukan azan sembahyang berjemaah. Ini peristiwa yang menarik yang berlaku kepada Abdullah bin Maktum ni. Tu bila Nabi yang kedua azan pada mayang subuh. Mayang subuh dua untuk bila kan? Bila seorang dia seorang. Bila bang awal dulu, masuk subuh, Abdullah Maktum tukang bang. Mana kabul Maktum masuk bang dah, subuh dah, dia bang lah. Ni peristiwa yang berlaku bila Nur Rabah. Maka itu termasuk para sahabat walaupun mati buta. Walaupun buta, dia beriman dengan Nabi, kemudian hidup zaman Nabi walaupun buta, maka dinamakan sahabat. Lain dengan Uwais Al-Qarni. Bisa dengar cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi ke, tapi tak jumpa dengan Nabi. Maka dia digelar bukan sahabat, nama tabi'in. Cerita yang menarik tu kan, dia berkhidmat ke mak dia lupuk. Dia mandi mak dia apa semua, lalu minta izin nak jumpa Nabi. Mak kata dia sebetul dah lah. Bercakap bahasa Melayu lah. Dia kata dia sebetul dah lah, sebab mak uzur ni. Dia pun pergi rumah Nabi, siapa rumah Nabi, Nabi tak ada. Tulang Nabi hari tu keluar bermesyuarat untuk bincang bab perang ni. Maka dia pun nak tunggu lama sebab janji dengan mak dia dah. Lalu pun dia kata Nabi tak ada apalah. Kabur Siti Aisyah, dia salam ke Rasulullah, saya terpaksa balik sebab saya janji dengan mak ayah nak tunggu dia.
Maka dia pun balik dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia digelar sebagai tabi'in. Sebab dia jumpa Nabi walaupun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan antara sahabat dan juga bukan sahabat. Begitu. Mereka beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Mereka ni sahabat. Sahabat ni beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Maknanya kalau waktu gelap kita pakai pelita, cerahlah gelap tu, menunjukkan bahawa sahabat ni yang akan membawa obor-obor, ada kecerahan bagi umat Islam. Tepat rujukannya lepas wafat Nabi ialah para sahabat. Sebab tu Nabi kata, "Mengikutlah sahabat-sahabat wa mana-mana mengikut, fa aina ihtadaitum." Mu akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sahabat buat tu diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun benda tu Nabi tak buat. Nabi tak buat, sahabat buat. Maka benda sahabat buat ni diiktiraf oleh Nabi, termasuk sebahagian perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, baru mengetahui akan dia daripada iman, Islam dan aqaidut tauhid. Wa ba'du sampai situ sambung semula. Wa ba'du, maka dia pun selepas itu, selepas bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, maka dia akan sebut berkenaan dengan intipati benda yang akan dibincang dalam kitab dia ni. Wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Tak dapat tidak orang mukallaf kena ngaji kitab dia ni. Nak lepas ilmu fardhu ain. Kalau tak lepas. Kecek kitab dia ni untuk mula basic-basic je bab ilmu fardhu ain. Insya-Allah kita bincang mula dah. Baik. Wa ba'du, wallahu a'lam. Ya. Soalan tak? Ada? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnini bil ilmi wa zina minal hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma jahadza jamma marhuma wa tafattafan ma'suma wa la taj'al mimman syaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.